السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Sambungan kita ialah pada bab yang ke-6. Kalau buku baru ianya pada muka surat 63 di bawah tajuk berinteraksi dengan asbab nuzul. Untuk bab yang ke-6, penulis hafizahullahu ta'ala ingin menyebutkan kepada kita sebagai pembaca secara ringkas untuk mendapatkan hasil tadabbur yang baik ataupun hasil interaksi yang baik dengan Al-Quran. Latar penurunan ayat pun perlu diambil kira. Peristiwa yang berlaku, isu yang berlaku waktu satu-satu ayat ataupun surah itu turun akan lebih memberikan pemantapan dalam memahami ayat tersebut. Satu benda yang kita kena tahu, bila mana kita membaca risalah Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim, penulis hasrat dia ialah untuk menjadikan orang yang membaca surah Luqman selepas daripada selesai membaca buku ni ataupun semasa membaca buku ni, maknanya tak habis lagi, kita mendapat buah yang paling terbaik daripada tadabbur itu. Sebab dalam bab yang ke-6 ni kita akan tengok bagaimana penulis akan buat perbandingan antara tafsir dan juga tadabbur. Tafsir ialah penerangan. Sebab tu perkataan yang seerti dengan tafsir ialah tafsil, yang bermaksud perincian. Ayat Al-Quran ni dia luas, dia merangkumi berbagai-bagai ruang dan bidang yang boleh dibahas. Sebab tu kita akan tengok tafsir ni dia ada berbagai-bagai kecenderungan. Ada tafsir yang hanya melihat kepada sudut bahasa sahaja. Ada tafsir yang melihat daripada sudut sastra, balaghah. Ada tafsir yang melihat daripada sudut hukum hakam sahaja ataupun disebut sebagai tafsir ayat ahkam. Tapi maksud sebenar daripada semua Al-Quran itu sendiri ialah tadabbur. Sebab tadabbur itu ialah perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran 2 kali ayat yang merupakan lontaran untuk tadabbur terhadap Al-Quran. Pertama dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu kali pertama arahan tadabbur disebut dalam surah An-Nisa. Yang kedua dalam surah Muhammad, ketika mana Allah Ta'ala menyebut afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
kedua-dua tempat tu, An-Nisa dan juga Muhammad, permulaannya sama. Afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa kamu tidak mahu berfikir ketika mana membaca Al-Quran? Sebab perkataan tadabbur ialah tafakkur dalam masa yang sama. Tadabbur dengan makna baca dan fikir. Tuhan sebut dalam surah An-Nisa, sekiranya Al-Quran itu tak boleh ditadabbur ataupun kamu rasa ada something, maka ianya bukan daripada Tuhan. Tuhan nak bagi tahu Al-Quran ni daripada dia. Tapi kalau kamu tak boleh dapat sesuatu daripada Al-Quran, maka sudah pasti Al-Quran itu bukan daripadanya. Surah Muhammad Tuhan sebut, Allah Ta'ala kata, afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa kamu tidak mahu tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataupun boleh jadi jantung kamu, hati kamu telah pun terkunci. Maknanya tadabbur ianya proses pembersihan jiwa. Sebab tu yang disebut dalam Al-Quran ialah tadabbur. Tafsir inilah wasilah kepada tadabbur. Tafsir ialah jambatan kepada tadabbur. Orang yang bergeluman dengan tafsir, belum tentu ayat-ayat Al-Quran yang dia tekuni itu meresap ke dalam jiwa dia. Tapi tadabbur ianya hanya kadang-kadang masuk ke dalam hati satu orang tu, walaupun satu orang tu bukanlah ada keahlian yang begitu lengkap dan mantap dalam satu-satu ilmu tu. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang, contoh orang-orang yang non-Muslim yang akhirnya masuk Islam, kita akan tengok ada sebahagian mereka yang memeluk Islam hanya kerana mendengar satu dua ayat. Non-Muslim sudah pasti dia bukan orang yang belajar Al-Quran, bukan orang yang menuntut ilmu tajwid macam kita daripada kecil, tapi hanya satu dua ayat menyebabkan dia orang tergerak hati. Tuan-tuan boleh tengok banyak dokumentari-dokumentari yang berkaitan tentang macam mana Quran memberi ruang dan juga memberi kesedaran kepada non-Muslim masuk Islam. Dokumentari yang ada dalam YouTube ni tuan-tuan boleh tengok, Bil Quran Ihtadait. Dia dalam bahasa Arab, tapi dia adalah subtitle dalam bahasa Inggeris tu. Dan yang kebanyakan yang dia temu ramah tu ialah daripada orang Eropah. Sama ada orang di UK ke, orang di Scotland ke, orang di Sweden. Ini ialah orang-orang yang memang tak ada basic bahasa Arab langsung. Sebahagian mereka memang tak boleh bercakap bahasa Arab, tapi hanya dengar Al-Quran, hanya satu dua ayat. Yang ayat tu kita pernah juga dengar dan kita selalu baca, tapi kesan dia tak sama. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu ialah ulul albab. Ulul albab ni lah kelompok yang bila mana dibacakan ayat Al-Quran tu berkesan pada dia. Sebab tu Tuhan sebut sifat orang-orang beriman itu bila mana dibacakan Al-Quran, wajilat qulubuhum, hatinya menjadi gemetar. Perkataan wajilat tu mari pada perkataan jalla yang bermaksud membesar. Maknanya hatinya itu luas dan lapang untuk menerima kebaikan yang ada pada Al-Quran itu, sehingga dia jadi gemetar. Dan kesan yang paling tinggi sekali, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, tawakalnya akan menjadi tawakal yang sangat mantap. Maknanya dia tidak lagi menghiraukan tentang sistem dunia yang kadang-kadang mengambil kira kepada usaha yang melampau untuk dapat satu benda ni. Orang yang berdamping dengan Al-Quran, kita akan tengok bagaimana tawakalnya begitu kuat sekiranya dia ikhlas dalam berdamping dengan Al-Quran lah. Cuma nak sebutnya ialah itulah cerita-cerita orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok macam mana Umar Al-Khattab mendengar beberapa ayat daripada surah Taha menyebabkan hatinya lunak untuk masuk Islam. Walaupun kita kenal perwatakan Umar Al-Khattab ni lah perwatakan yang keras. Dia dengar daripada ipar dia baca ayat Al-Quran. Sebahagian riwayat sebut ayat 1 surah Taha sampailah kepada ayat yang ke-30. Ada yang kata sampai kepada ayat yang ke-40. Tapi pada waktu tu memang dia dengar bacaan surah Taha. Dia dengar dan akhirnya dia rasa runtun jiwa dia. Istilah yang kita boleh guna. Maknanya dia satu kesan yang luar biasa. Jadi untuk bab yang ke-6 pada malam ni kita akan tengok antara benda-benda yang boleh membantu satu orang tu dia
lebih berinteraksi dengan Al-Quran dalam kesan dia ialah dengan dia mengetahui asbab nuzul. Jadi kita tengok apa yang dia sebut. Dia kata sekurang-kurangnya ada 2 ayat dalam surah Luqman yang ada kaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ia telah direkodkan di dalam kitab-kitab tafsir atau karya-karya mengenai asbab nuzul. Yang pertama turunnya surah Luqman, khususnya ayat yang ke-6. Surah Luqman itu berkenaan dengan satu orang Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Harith. Dia sebut situ kisah An-Nadhr bin Harith dan turunnya ayat yang ke-6, iaitu ayat yang berbunyi wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Di antara manusia itu ada yang memberi upah kepada orang yang melontarkan lahwal hadis. Lahwal hadis tu banyak pandangan. Ada yang kata syair-syair yang menyeronokkan hati, syok dengar syair-syair itu, dia macam lirik-lirik lagu, nyanyian-nyanyian. Ada yang kata penari-penari yang menyanyi mengikut lirik, iringan muzik. Itu semua masuk dalam lahwal hadis. Dalam kisah yang pertama ni dia sebut pelbagai cara digunakan untuk menghalang kaum penyembah berhala di Mekah itu daripada mendengar ucapan-ucapan menakjubkan daripada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Direkodkan bahawa An-Nadhr bin Harith bertanggungjawab membeli dan membawa penyanyi wanita khas untuk menarik perhatian musyrikin Quraisy daripada mendengar ayat-ayat Allah. Secara umumnya kita tengok, ni saya nak sebut sikit lah, isu berkaitan dengan nyanyian, muzik, kita tahu ianya khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama yang mengharamkan muzik itu ialah muzik yang diiringi dengan alat muzik, nyanyian, lirik, dan ada alat muzik yang mengiringinya. Dan alat muzik itu bercampur antara yang ditepuk ataupun yang menggunakan tali. Semua ada. Percussion yang digunakan tu semua duduk dalam tu. Mereka melihat muzik yang macam ini ialah muzik yang melalaikan. Tidak ada ruang untuk muzik macam ni yang kita boleh kata dia tidak menyebabkan hati kita ni seronok ataupun hati kita ni lalai. Melainkan pasti akan lalai, walaupun sedikit. Yang kedua ialah isu nyanyian dengan hanya suara sahaja, tak guna alat muzik. Yang ni pandangan para ulama agak sedikit ringan. Dibenarkan untuk kita mendengar alunan syair, lagu-lagu yang tidak diiringi dengan alat muzik. Ada sebahagian yang meringankan lagi dengan mengatakan nyanyian dengan alat muzik yang bersifat tepukan, kompang, gendang, yang tu boleh. Ada sebahagian ulama yang agak keras, semua nyanyian yang bentuk tanpa iringan muzik pun tak boleh. Tapi ianya agak sukar untuk kita bercakap pada zaman kita sekarang ni. Cuma yang pasti tak dapat dinafikan, muzik ada kesan buruknya. Baik tara mana pun niat penyanyi tu, dia tetap ada kesan buruknya. Kalau dulu kita tengok, ada penyanyi-penyanyi nasyid daripada Indonesia ni yang menggunakan alat-alat muzik yang kita kira brutal lah. Kalau tuan-tuan pernah tengok kumpulan-kumpulan nasyid Indonesia yang perempuan semua tu, yang pakai gitar current pun ada. Tapi lagu-lagu dia, lirik-lirik dia boleh tahan, nak mengingatkan syurga, neraka, tapi pakai gitar current. Pakai tudung pun nampak leher ni. Walaupun atas nama nasyid, yang tu tak masuk. Nasidaria ke apa sajalah yang tuan-tuan kenal dulu. Orkes sekian, yang lama-lama dulu. Apatah lagi kalau muzik yang memang, walaupun niat dia orang baik. Sebab tu bila mana sehari dua ni ada isu, Sahibus Samahah Mufti Pulau Pinang tegur tentang isu konsert yang akan disampaikan oleh penyanyi yang terkenal. Penyanyi tu kalau sebut nama tuan-tuan kenal lah, daripada budak sampai ke orang tua, legenda bertahun-tahun. Bila mana dia buat teguran, ada sebahagiannya macam tak senang di kalangan penyanyi-penyanyi sendiri. Dan yang terbaru ada keratan akhbar ataupun ada hantaran daripada akhbar mana-mana lah, mengatakan Mufti Pulau Pinang minta maaf balik. Dunia ni agaknya nak terbalik habis. Orang kata terbalik kurang lah dunia ni. Institusi fatwa tidak lagi dilihat sebagai institusi yang ada kehormatan yang tak boleh lagi dipertikai. Boleh dipertikai dah sekarang.
Tahu-tahu boleh bayang, mufti kena minta maaf kepada penyanyi. Kalau betul lah, kadang-kadang wartawan ni jahat juga tulisan dia orang pun kadang-kadang. Sebahagiannya lah, ada wartawan yang baik. Kadang-kadang wartawan ni dia putar pun boleh tahan juga. Sebenarnya mufti kata lain. Dia kata dia cuba plot kan, dia cuba buat plot twist tu, nampak mufti tu jadi penakut pula depan kawan tu. Boleh buat, benda tu memang boleh buat pun. Tapi kalau betul lah seperti mana yang diwar-warkan ataupun yang viral itu, ini menunjukkan keadaan umat Islam sedang berada pada tahap yang sangat membimbangkan. Sangat membimbangkan. Walaupun ada yang sama-sama penyanyi dia backup tu tak pelik lah. Memang geng-geng penyanyi dia akan backup lah tu periuk nasi dia. Cuma dari segi implikasi, kita dah tengok dalam surah Luqman bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan buruknya nyanyian-nyanyian itu. Dia satu benda yang buruk. Tak dapat dinafikan. Ada penyanyi-penyanyi yang bertaubat, meninggalkan dunia nyanyiannya. Bertaubat betul-betul, bukan bertaubat main-main. Dia menyanyi lagu rock, lepas tu dia tukar tune jadi lagu bersifat keagamaan. Itu tak taubat habis lagi tu. Dia taubat ni kena lempar kereta dia tu. Kena pecahkan piano tu baru betul taubat. Gambar-gambar lama yang rambut tak berapa nak sikat elok semua kena buang habis. Sebab ini ialah idola-idola yang menyebabkan ada orang jadi rosak kerana benda tu. Tak dapat dinafikan. Kalau zaman dulu kita tengok ada orang gila dandut ni macam-macam lah. Kerana muzik ni lah. Dan sebahagian besar penyanyi-penyanyi dandut tu pun dah insaf lah. Tuan-tuan tengok Iwan Syahman dah insaf dah pun, tak nyanyi dandut dah dia. Tak ada lah memori daun pisang sekarang ni, memori akhirat je. Alhamdulillah bagus, saya dengar perkembangan dia pun bagus. Dengar daripada orang-orang yang sepentas dengan dia lah. Sebab sekarang ni dia dah duduk di pentas dakwah lah hakikatnya. Dengar daripada ustaz-ustaz yang duduk cerita katanya dia ni dah mula menjaga salat, dan tahap dia jaga salat tu kemah pada ustaz lagi jaga salat. Kalau betul lah, alhamdulillah. Sebab dengar ceritanya Iwan Syahman ni kalau dia pergi musafir mana-mana, dia tak akan salat melainkan salat di masjid. Kalau duduk atas highway pun dia keluar highway pergi salat masjid. Dia tak salat, dia salat di surau RNR. Ada satu orang, kita kira pendakwah selebriti lah yang cerita. Dia ada program dengan kawan ni yang dandut ni, Iwan Syahman ni. Jadi bila mana perjalanan nak pergi ke tempat tu, masuk waktu asar, belum masuk lagi lah, hampir nak masuk. Jadi dia kata kat driver, kita keluar highway, kita salat dekat mana-mana masjid. Jadi dia yang ustaz ni kata, kita salat sini lah, RNR ni pun sah je salat. Dia kata, ustaz tak apa, pahala banyak lah. Saya ni dulu karut. Kalau ustaz nak salat kita tinggal kat RNR, tunggu situ. Kita nak pergi masjid. Ustaz pun teruk juga daripada nyanyi kadang-kadang. Jadi dia pun jadi malu Allah dengan kawan tu. Akhirnya salat masjid. Dia cover. Dia macam Ikrimah bin Abu Jahal waktu dia taubat. Sebelum daripada dia masuk Islam, dia ni lawan Nabi. Bila mana dia bai'ah depan Nabi, muka tak angkat, malu. Sebab dulu lawan Nabi sakan dia dan ayahnya. Tapi waktu tu ayah dia dah mati dah. Waktu pembukaan kota Mekah. Dia berjanji pada dirinya dan berjanji kepada seluruh orang Islam, setiap duit yang dia ada sekarang ni, dia akan infak berganda-ganda untuk Islam. Sebab tu kita tengok Ikrimah ni dia mati dalam peperangan Yarmouk pada zaman Umar Al-Khattab. Waktu tu kepungan daripada Rom ni dahsyat. Kepungan Rom ni dahsyat. Sehingga orang Islam tak boleh nak rempuh dah. Pada waktu tu pilihan yang ada ialah serangan secara gerila, rempuh je. Kita tak boleh nak agak. Kita maybe akan kalah, tapi kena ada orang yang berani mati. Yang mula-mula sekali angkat tangan ialah Ikrimah. Ikrimah kata, aku telah melakukan banyak keburukan waktu aku belum Islam. Hari ini aku akan membuktikannya. Dia angkat tangan, akhirnya diikuti oleh lebih kurang 400 orang tentera Islam. Akhirnya mereka rempuh kepungan Rom, dan akhirnya kepungan Rom dapat dikurangkan. Cuma nak katanya dia benar lah. Lepas daripada dia masuk Islam, dia cover dengan dia buat kebaikan. Dia cover sebanyak mungkin, dan dia tinggalkan semua sekali keburukan-keburukan yang lama. Maknanya manusia ni kalau dah dia biasa dengan benda-benda buruk, dia bertaubat, benar taubat ni, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Cuma nak katanya kalau orang-orang yang betul-betul nak meninggalkan arena lakonan, arena nyanyian ni, dia kena taubat betul. Dia tak boleh main-main. Dia tak boleh nak ambil CP-CP. Sebab tu ada sebahagian orang berlakon yang muda-muda ni mesej dekat page saya.
Ada yang mesej dekat page, ada yang mesej dekat Instagram, tanya tentang hukum berlakon apa semua. Dia nak suruh kita kata boleh berlakon. Tak boleh. Saya kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Sikit pun tak boleh tak? Tak boleh. Saya tak pegang perempuan pun lah berlakon. Tak boleh. Tak ada kata lain lah. Dia kata ustaz ni kita tak boleh popular kan, sebab dia payah dengan pelakon. Saya pun tak hirau pun, tak terliur lah nak masuk di pentah dia orang. Cuma saya nak katanya ada lah yang tanya, yang follow kuliah kita, yang ikut jugalah. Tapi dia tak berani nak taubat secara besar-besaran. Sebab dia muda, dia pelakon 30-an, 40-an. Saya pun baru tahu dia berlakon. Sebab dia tunjuk video dia. Okay, ni saya syuting. Kebetulan dia datang Perlis. Saya syuting di Perlis. Boleh tak nak buat macam ni? Saya kata apa saja promotion terhadap lakonan, kita takkan promote. Jangan haraplah saya nak pergi share ke apa semua, saya takkan share. Cuma nak katanya, dia try lah nak cari ruang. Ada, dia ni orang panggil nafsu lawamah. Nak buat dengan tak nak buat tu sama banyak. Dia belum pergi kepada nafsu mutmainnah yang memang akan tenang dengan taat saja. Nafsu lawamah ni sekejap dia menyesal, dia berhenti. Lepas pada tu, dia lalai, dia buat balik. Itu nafsu lawamah. Kemudian kita tengok balik dalam buku kita ni. Ketika mana An-Nadhr bin Harith ni dia datang, dia membeli dan juga membawa penyanyi-penyanyi wanita khas untuk menarik perhatian musyrikin Quraisy daripada mendengar ayat-ayat Allah. As-Sabuni dalam tafsirnya menyatakan bahawa An-Nadhr akan memastikan tiada seorang pun lelaki yang masuk Islam melainkan akan mendatangkan kepadanya para penyanyi wanita berkenaan. Lalu diperintahkan kepada wanita berkenaan dengan berkata, berilah orang ini makan dan minum dengan arak. Kemudian bernyanyilah untuknya dan katakanlah kepadanya bahawa ini lebih baik daripada Islam yang diajar oleh Muhammad itu. Jadi kaedah yang digunakan oleh musyrikin Mekah untuk blok dakwah Nabi ialah hiburan. Kaedah ni juga ialah kaedah yang masih lagi dilakukan oleh sebahagian musuh-musuh Islam, terutamanya untuk merosakkan pemuda-pemuda Islam, iaitu dengan mempelbagaikan hiburan. Kita tengok macam-macam, daripada Bollywoodnya, Hollywoodnya, K-popnya, macam-macam. Kalau kita tengok setiap nama-nama ni ataupun jenama-jenama ini, kesemuanya membawa agenda untuk memalingkan orang Islam daripada Islam. Dia ada agenda. Tuan-tuan tengok yang masih lagi orang kata apa, ada bahannya K-pop sekarang. Masih lagi ada bahan. Bila mana ada orang buat pendedahan mengatakan K-pop tu semua sekali tu, yang muda-muda tu, yang menyanyi ke, yang berlakon ke, drama ke apa, mereka semua inilah missionary kepada Kristian. Semua sekali. Yang datang Malaysia, yang ada sebahagian anak dara kita naik peluk dia, punya teruja macam tengok wali Allah turun pada langit. Dia punya perasaan tu. Cuma nak kata mereka semua ni ialah missionary Kristian. Mereka ada agenda dia orang. Kedatangan dia orang ke sini ni ada sesuatu. Dan memang ada dalam plan dia. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok dan nak tahu, negara kita Malaysia ni ada dua agama yang mengidam supaya negara ini menjadi negara kepada agama dia orang. Pertama Kristian, yang kedua Hindu. Kristian mengidam supaya semenanjung tanah Melayu ini keseluruhannya dikristiankan. Mereka sudah hampir berjaya bila mana mereka cuba cover bahagian Sabah dan Sarawak agak banyak. Sebab tu dakwah di belah sana sangat-sangatlah memerlukan kepada ramai kader-kader dakwah yang betul-betul sanggup lah boleh pergi ke sana. Sebab tu kita tengok waktu Christmas baru ni, ada orang share, dia kata antara negeri yang toleran dengan Christmas ialah Sabah. Sebab apa? Sebab berjayanya projek mendamaikan nampak Kristian tu okey. Yang rasa harmoni dengan Kristian ni, tuan-tuan kena tahu, bukan sebahagian daripada anak-anak muda yang kata apa, yang lalai. Anak-anak muda kita yang belajar di universiti di belah Sabah dan Sarawak ni, hatta yang bekerja sebagai guru, bila mana dia orang biasa duduk dengan orang Kristian ni, dia orang rasa macam kita kena hormatilah. Memang Islam memang mengajar kita menghormati orang mana-mana agama pun, tapi bukan mengajar untuk mengiktiraf ideologi dia orang. Iktiraf tak boleh. Setakat duduk jaga keselamatan dia, kalau rumah dia kena rompak, kita boleh call polis untuk polis datang. Yang tu memang kita kena buat walaupun pada orang kafir.
Tapi untuk kita kata sebenarnya nak kata Jesus anak Tuhan ni tak ada masalah pun. Yang tu problem. Yang tu yang masalah. Yang tu tak boleh. Yang kedua ialah agama Hindu. Tapi tak semua Hindu yang ekstrim. Dia adalah satu kelompok, saya tak nak sebut sebab saya tahu kalau saya sebut cepatlah dia orang nak cari pasal. Sebab memang gerakan tu tengah aktif. Tuan-tuan tengok dia pakai bendera warna oranye ramai. Tu geng-geng dia tu. Dia memang ada projek untuk menjadikan seluruh kawasan Nusantara ni, dia bukan Malaysia je, Indonesia sekali, untuk Hindukan semua sekali. Yang ni Hindu ekstrim. Bukan Hindu yang mungkin tempat kita ni ada apa semua yang sekadar duduk dalam komuniti Melayu. Sebab tak semua orang Hindu yang menganut agama Hindu di Malaysia ni pun tahu gerakan ini. Cuma dia ada lah. Dia macam Kristian juga lah, dia ada gerakan yang ekstrim untuk buat benda ni. Cuma dia orang ada plan dia. Dia orang ada buat benda tu. Dan adalah beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku di Malaysia ni ialah usaha daripada untuk normalisasi kelompok ini. Dan kelompok ni lah yang membantai orang Islam di India sekarang. Tuan-tuan kena tahu, pembantaian umat Islam yang paling hebat di dunia, nombor satu ialah di India. Baru Palestin di Gaza tu. India lagi dahsyat. Orang-orang Islam di India, cuma berita tidak menyiarkan. Yang di Kashmir, yang di wilayah-wilayah kata apa ni, Muslim yang dekat kawasan pelampau-pelampau Hindu ni. Kalau kita tengok, kalau kita cuba cari, kita akan jumpa. Sebab dia dah ada satu gagasan untuk kelompok Hindu yang orang kata apa ni, yang ekstrim ni. Dia orang diajar oleh sami-sami dia orang yang ekstrim untuk pergi berjalan mana-mana ni bawa senjata. Dia panggil Trisula. Trisula ni macam yang dewa dia orang duk pegang tu, macam lembing tu yang mata tiga tu. Trisula yang pendek tu bawa sentiasa. Sebab kalau jumpa orang Islam boleh tikam. Dakwah tu dibuat sekarang. Memang ada pun. Kena bawa. Kena ada selalu. Nanti kalau ada orang Islam ekstrim mana-mana, kita tikam. Kerana benda tu. Ini teruk. Sebab yang berlaku di Israel, di Palestin, ialah datang daripada kelompok tertentu saja. Tapi yang berlaku di India, dia punya movement tu besar. Diajarkan. Cuma kedua-duanya teruk lah, kita kata. Jadi kita jangan kita rasa selesa ataupun kita rasa macam aman, tenteram, tak ada. Jadi macam mana yang Quraisy guna untuk masukkan hiburan, begitu jugalah yang berlaku sekarang. Suruhnya dia sebut, taktik mengalih perhatian inilah yang menyebabkan turunnya ayat 6 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah lahwal hadis yang merujuk kepada nyanyian-nyanyian yang mengandungi dosa, sama ada dosa pada kandungan lirik maupun doa pada penampilan penyanyi itu sendiri yang melampau batasan agama. Maknanya ini ialah komersial yang dah lama berlaku. Daripada zaman dulu lagi sampai ke zaman kita, tak habis. Sebab hiburanlah cara yang paling ampuh untuk melalaikan dan memalingkan orang daripada agama. Sebab tu tuan-tuan akan tengok bila mana ada konsert, orang akan berpusu-pusu pergi. Walaupun ada tiket yang agak mahal dikenakan. Konsert ke, teater apa ke, persembahan-persembahan stand up komedi ke, orang kita ni ramai pergi. Cuma mungkin kita di Perlis ni kita tak nampak lah dia punya movement orang nak pergi tu. Kalau tuan-tuan duduk di negeri-negeri yang ibu kotanya besar, seperti di belah selatan apa semua Malaysia kita ni, kita akan tengok bila mana ada saja benda-benda yang mengarut ni, ramai juga orang datang. Tapi ada benda-benda baik pun ramai juga orang datang. Sebab tu kalau tuan tengok kempen salat subuh macam Jumaat tu yang terbaru di Johor Bahru, 12,000 sampai kena buat 2 kali, 2 round salat Jumaat. Dahsyat. Tapi tanya konsert pun dahsyat juga. Dia ambil belaka sama banyak dunia akhirat. Dia ada orang macam tu. Konsert pun kita pergi, semayang pun kita pergi. Mungkin dalam proses nak jadi baik tu kot. Maknanya kalau kedai-kedai viral pun beratur panjang, nak pergi semayang pun sanggup beratur. Baguslah. Cuma kalau boleh tinggal lah yang tu yang lara tu kena tinggal. Cuma nak katanya movement tu akan ada. Macam tu kita tengok di Indonesia apa semua, movement tempat-tempat orang ramai. Macam tu lah. Okay. Firman Allah Ta'ala yang diletak di situ ialah ayat yang ke-6 daripada surah Luqman.
Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Dan di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang mengakibatkan menyesatkan dirinya dan orang ramai daripada agama Allah dengan tidak berdasarkan kepada sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Jelas ayat yang ke-6 ni memang jelas pun. Dah beritahu bahawasanya lahwal hadis. Lahwal hadis ni ianya ialah satu perkataan yang luas, bukan hanya hiburan yang bermaksud nyanyian. Hatta sembang-sembang kosong apa semua pun termasuk dalam bab ni. Duduk menyembang tak tahu, tak ada tujuan, tak ada matlamat. Itu pun termasuk dalam lahwal hadis. Sehingga dia lalai daripada membuat ketaatan. Dari sudut tafsir, ilmu mengenai asbab nuzul ini penting untuk lebih memahami makna ayat. Ia seperti menonton filem yang membolehkan munculnya mesej terpenting dari pengarah filem tersebut pada hujung filem berkenaan. Namun demikian, dari sudut tadabbur, menonton filem di sebalik sesuatu ayat tidak memadai. Tadabbur ialah melihat filem tersebut sebagai filem kita. Dalam filem tersebut adanya kita dan kehidupan. Tadabbur ni dia menarik apa yang ada dalam ayat tu dalam kehidupan kita. Sebab tu kita dah lepas bab sebelum ni, bila mana penulis dia datangkan 10 persoalan. Bab yang kelima sebelum ni, 10 persoalan selepas pada baca 34 ayat daripada surah Luqman ni. Adakah kita masih lagi mensyirikkan Allah Ta'ala? Sejauh mana kita buat baik dengan mak ayah kita? Soalan-soalan yang perlu dihadirkan sebagai checkpoint terhadap diri kita selepas membaca ayat Al-Quran. Dia ada orang dia baca, ni boleh nak kata ke geng aku ni. Lepas tu baca, ni boleh nak kata kat jiran aku ni. Baca. Dia tak kata kat diri dia. Dia tala ke orang je semua ayat Quran yang dia baca. Untuk dia tak ada satu pun kena pada diri dia. Yang ni tadabbur yang gagal. Sebenarnya tak tadabbur pun. Itu pun bahagian daripada tipu daya syaitan. Hakikatnya. Hal ini membawa makna ayat 6 bukan sekadar menceritakan sikap An-Nadhr bin Harith atas Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Bahkan ia adalah sikap yang akan diteruskan oleh musuh-musuh Islam atas para pejuang Islam sampai hari kiamat dengan menggunakan industri hiburan yang melalaikan atau penyanyi-penyanyi wanita atau lelaki yang menggairahkan. Semua sekali. Kalau dulu wanita yang digunakan sebagai alat untuk melalaikan, sekarang lelaki pun. Sebab kita kena tahu dakwah LGBT ni pun kuat di negara kita ni. Sebab keinginan-keinginan itu akan diambil kira. Dalam tujuan dia ialah nak bagi tak nak orang hidup dengan agama. Apatah lagi hidup dengan wahyu. Tak nak. Jadi apa saja kecenderungan-kecenderungan yang pelik pun akan diraikan. Bukan hanya lawan jantina, bukan hanya untuk lelaki kita sedia perempuan, tak. Dia sedia lebih lagi. Dia sedia hebat lagi. Di semua bidang, di semua sektor ada benda-benda seperti ini. Melainkan tempat-tempat yang memang orang kata apa, dia mengangkat agama sebagai keutamaan, benda ni tak ada lah. Jadi ini ialah benda yang memang disebut dalam Al-Quran untuk kita berhati-hati. Ilmu tafsir menambah pengetahuan pembaca terhadap Al-Quran, manakala ilmu tadabbur menambah kebersihan hati dan meningkatkan amalan pembaca Al-Quran. Itu beza dia. Tafsir menyebabkan kita lebih faham Quran tu nak cakap tentang apa. Apa saja bidang yang kita nak tengok. Dari segi bahasa lah biasanya, maksud sebenar perkataan itu. Tapi tadabbur ianya lebih diperlukan berbanding tafsir. Ianya lebih diperlukan sebab ianya akan memberikan kita ni suntikan untuk meneruskan melakukan ketaatan. Itu penting tadabbur. Sepatutnya lepas pada kita tadabbur ni, kita akan semangat. Yang sebelum ni lemah nak buat ibadah, lepas dengar tadabbur dia akan jadi semangat nak buat. Lepas tu kalau kurang balik, dia kena pergi balik tadabbur balik. Supaya dia sentiasa mendapat. Dia macam satu suplemen yang dah wajib ambil lah. Tak boleh ditinggalkan. Sebab kalau satu orang tu tinggal, maka hilanglah roh pada diri dia. Sebab tu kalau kita tengok, Allah Ta'ala menyebut bahawasanya Al-Quran itu diumpamakan seperti roh. Yang tu kita boleh tengok dalam surah Asy-Syura bila mana Tuhan kata, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina.
Kita boleh tengok dalam surah Asy-Syura ayat 52 bila mana Allah Taala kata, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh daripada urusan kami. Cuma saya tak nak hurai ayat ni sebab ayat ni untuk kita tadabbur lepas subuh esok. Ini penutup surah Syura. Ini cerita esok. Kalau cerita banyak-banyak nanti orang tak datang dah esok. Nanti cerita esok. Yang ni untuk esok. Sebab esok kita penutup untuk tadabbur lepas subuh ni, kita punya penutup surah Asy-Syura esok. Okey. Maknanya Tuhan menggambarkan Quran itu ruh. Ruh ni sangat penting. Satu jasad tu ada nilai bila mana dia ada ruh. Kalau dia tak ada ruh, jasad tu elok tara mana pun dia tak ada function. Allah Ta'ala kata Quran itu ialah ruh. Ruh kepada iman, ruh kepada akal supaya terbimbing pengurusan hidup dia. Lepas tu dia buat jadual kotak tu. Ilmu tafsir An-Nadhr bin Harith mengupah penyanyi khusus menghiburkan kafir Quraisy semasa Nabi menyampaikan Al-Quran. Ilmu tadabbur, musuh-musuh Islam menggunakan kaedah hiburan melampau untuk mengalih perhatian manusia daripada memahami ajaran dan menikmati keindahan ayat-ayat Al-Quran. Ilmu tafsir, licik dan jahatnya taktik pemimpin kafir Quraisy untuk mengelakkan orang Quraisy mendengar Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ilmu tadabbur, adakah aku tergolong daripada orang-orang yang tenggelam dengan industri hiburan yang melalaikan? Adakah aku tergolong daripada penghibur manusia yang menyeru manusia agar memuja-muja diriku dan melupakan Tuhan mereka sendiri? Sebenarnya kalau kita baca surah Luqman ni ayat yang ke-6, kita akan tengok yang nak disampaikan ataupun daripada keluasan perkataan itu, dia bukan hanya nyanyian hiburan semata-mata. Termasuklah sekarang ialah sembang-sembang yang boleh melalaikan kita. Sebab tu zaman sekarang majlis-majlis duduk menyembang ni ditukar nama sehingga orang nampak majlis tu ada daya penarik ni. Majlis tu mengumpat orang tapi bagi nama perbincangan isu semasa, padahal mengumpat orang dalam tu. Tu pun dia panggil lahwal hadis. Sebab tu kita rasa seronok duduk situ. Seronok je. Lepas 1 kopi, 2 kopi, lepas 3 kopi, 4 kopi. Maknanya dia macam ada satu gam yang melekat, jadi seronok. Tapi kalau majlis tu jenis ada kebaikan, jenis beri pahala, biasanya kita akan cepat rasa bosan sebab nafsu kita tak akan dapat mengawalnya, tak akan dapat terima. Melainkan ketaatan kita dah tinggi, baru kita akan kejap dan kebal. Untuk kita yang orang awam ni, majlis-majlis ilmu normal kalau kita rasa bosan, ngantuk, lemah, hilang fokus dalam masa yang singkat, normal. Kalau majlis-majlis yang lalai, kalau kita orang awam, normal kalau kita minat. Normal. Sebab tu tuan-tuan tengok majlis-majlis yang kurang faedah, kurang manfaat. Contoh perlawanan bola sepak. Saya tak katalah orang yang tengok bola sepak ni semua tak elok. Cuma tuan-tuan akan jarang jumpa orang tengok bola sepak ni tidur sampai separuh stadium. Tak ada. Bosan tara mana pun, paling kurang mulut dia tu membebel mengulas. Ni tak reti. Ni tak reti. Ni apa punya keeper tak guna. Dia tak tidur. Tapi kalau majlis ilmu dia bosan, dia akan tidur. Itu ada beza dia. Beza antara majlis kebaikan dengan majlis melalaikan. Tak suka tara mana pun duduk, tak lari. Itu ada beza. Itu kelas orang awam lah. Tapi kalau orang yang betul-betul mantap ketaatan dia, dia memang akan terkesan dengan majlis melalaikan sehingga dia lemah dan dia akan lari. Sebab itu ialah janji Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Hamba aku, kamu tak akan dapat apa-apa kekuatan untuk lalaikan dia. Ini ayat yang ke-65 surah Isra. Ayat yang ke-64 Tuhan sebut bisikan syaitan. Antaranya syaitan akan bisikkan kita nyanyi-nyanyian. Dia akan jadikan banyak hiburan depan mata kita. Tuhan kata, sebahagiannya kamu boleh makan, tapi inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Hamba aku yang kamu tak boleh pegang dia ialah hamba aku yang taat. 2 kali ayat yang macam ni diulang dalam Al-Quran. Pertama surah Isra, yang kedua ialah surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr dulu sebenarnya, baru surah Isra. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-42, Inna ibadi laysa alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Hamba aku kamu tak akan boleh pegang dia
Hamba aku yang betul-betul hamba. Kecuali yang memang kaki gelong, dia akan pergi. Tuhan kata. Ini dalam surah Al-Hijr. Jadi untuk menjadikan diri kita ni kebal, memang tak boleh dijangkiti syaitan lagi, kita kena lipat gandakan ketaatan. Dan waktu nak lipat ganda ketaatan ni, memang kita akan datang rasa bosan. Contoh, kalau kita buat salat sunat, kita akan cepat rasa bosan. Tapi tuan-tuan kena buat target. Saya bulan ni, bulan Februari ni nanti, daripada 1 Februari sampai 29, sebab tahun ni 29, tiap-tiap hari tu 12 rakaat rawatib mesti wajib. Tak larat tara mana pun saya akan celah. Tak sempat pun saya akan qada. Ini ialah latihan yang perlu diambil untuk jadikan diri dia merindui dan melekat dengan benda tu. Lepas tu dia upgrade lagi kepada salat duha, dia upgrade lagi kepada salat qiyam, dan seterusnya dan seterusnya. Lepas tu dia letakkan sehari dia nak berapa banyak Quran dia nak baca. Orang yang sentiasa upgrade diri ni, dia akan jadi orang yang kebal dengan bisikan syaitan. Dia macam orang yang sentiasa buat latihan larian hari-hari, suruh dia lari 5 km tak nampak mengah, sebab dah biasa lagi. Tapi yang tak pernah lari, kita test dia, cuba test 8 km, 500 meter dia dah terguling lah, dia tak boleh pergi. Tapi benda dah biasa buat, dia akan menjadi kekuatan pada diri dia. Cuma kadang-kadang boleh gelong juga, tapi dia cepat on track balik, dia cepat balik semula ke jalan yang sepatutnya. Jadi cara untuk mengebalkan diri memang kena buat ketaatan. Sebab tu ada orang kata saya pada dengan ketaatan ni je. Tak boleh, sebab satu ketaatan tu ia membina benteng. Kalau kita rasa diri kita tak kuat dengan bisikan syaitan, kita kena membina benteng. Macam mana satu orang dia risau rumah dia terbuka, dia akan buat pagar. Kita beri lalu azan dulu. Okey, tadi saya dah sebut tentang dua ayat dalam Al-Quran, satu surah Isra', satu surah Hijr. Bagaimana Tuhan sebut ada hamba-hamba dia ni yang kebal, tak dapat ditembusi oleh syaitan. Macam mana dia dapat? Ialah dengan dia meningkatkan ketaatan, dan ketaatan itu perlu dipasak dengan keikhlasan. Sebab tu sebahagian para ulama melihat sebahagian daripada manusia ni ada yang Tuhan akan beri pada dia kekuatan sehingga dia boleh memberi gangguan pada syaitan. Kita biasa dengar syaitan ganggu manusia. Ni ada jenis manusia yang beriman ni, iman dia tu mengganggu syaitan. Kita biasa dengar, oh dia histeria, kena kacau dengan syaitan. Yang ni ada orang syaitan histeria, orang kacau dia. Dia boleh jadi benda macam tu dengan keimanan. Macam kita sebut tadi lah, bila mana kita rasa diri kita tak kuat, kita akan membina pagar. Rumah kita rasa tak selamat, kita pun buat pagar. Pagar biasa-biasa pun kita nak buat juga. Mungkin kerana serangan babi hutan ni kita risau, kita buat pagar rumah kita. Walaupun pagar kawat biasa je, dia langgar pun tembus juga. Tapi buat. Sebab kita tahu ianya ialah benda yang bahaya. Begitulah hidup. Sebab tu satu orang dia tak boleh berpada dengan satu amal ibadat saja. Memang kita mungkin akan dinilai oleh Tuhan pada satu je amal ibadat yang Tuhan akan tengok kita. Cuma untuk kita rasa selamat, tak boleh satu. Dia macam sama kita sekarang, bila mana dia tahu sara hidup tinggi, dia tak boleh selesa dengan satu kerja. Ada orang buat 2, 3 kerja. Akhirnya semua kerja tak dapat capai KPI dengan sebab buat kerja banyak sangat. Tapi sebab apa? Sebab membina benteng supaya sentiasa ada. Kalau hilang sini boleh cover, hilang sini boleh cover. Begitu jugalah mengcover diri daripada bisikan syaitan. Dia kena banyak. Terutamanya yang masih ada kekuatan, kuat dalam dia nak buat kelalaian tu, dia fulfill kelalaian dia tu secara penuh. Terutamanya orang muda lah. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, Allah Ta'ala takjub dengan orang muda yang ada sabwah pada dirinya. Tiada sabwah pada diri dia. Sabwah ni maksudnya keinginan nak menunjuk pakai kenderaan yang hebat, keinginan nak ada ramai girlfriend ataupun ramai boyfriend. Nabi kata Allah Ta'ala takjub dengan lelaki pemuda yang tiada benda tu. Sebab normal bagi orang muda, dia nak benda-benda tu. Dia nak orang tengok dia, dia nak cantikkan diri dia. Tapi dia memilih kepada benda lain. Dia membina benteng daripada awal. Jadi itu benda yang kita kena fikir.
Dia macam orang kita pesan, awak umur 20 kena fikir dah beli rumah supaya nanti tak payah menyewa. Baguslah dari segi finance dia punya pesanan tu. Tapi jarang kita dengar orang pesan, awak umur 20 ni kena start dah qiyamul lail sampai 13 rakaat. Nanti tua sakit tak boleh buat 1 rakaat pun tak boleh buat. Buat sekarang kata. Buat yang ni dulu daripada duk fikir loan rumah, buat yang ni dulu. Yang ni lagi mustahak. Kalau ada orang boleh pesan macam tu, lambat lagi lah kiamat dunia ni amaknya. Tapi rasa macam jarang dah nak dengar pesanan tu daripada orang. Hatta orang yang tengok dah tua pun, dia pun duk fikir nak buat loan yang kedua ketiga lagi. Patutnya dengan gaya dia tu tak gamak lah. Daripada bilik depan ke bilik belakang tu pun dah merangkak dah nak pergi pun. Tapi nak rumah 7 bilik, 10 bilik, jangan main-main. Kadang-kadang keinginan, sebab tu Nabi kata manusia tak akan tua dengan keinginan dunia walaupun dia tua. Keinginan dunia tak tua. Maknanya kalau dia tengok umur besar, dia masih lagi tengok rumah dia. Ini kalau renovate boleh buat macam cara ni. Dia ada keinginan tu. Dia tak tua dengan keinginan. Itu normal, tapi kita kawal. Manusia tak akan selamat pada semua benda tu. Dia akan datang. Tak ada orang tak datang langsung. Semua orang datang. Hatta para sahabat pun datang. Tapi diorang ada kebolehan mengawal. Kawalan itu ialah sejauh mana kita membina dan membuat ketaatan. Banyak taat, maka kuatlah kawalan. Kurang taat, maka boloslah kita terhadap bisikan syaitan. Kita berpada situ, insya-Allah kita akan masuk minggu depan kisah yang kedua, asbab nuzul kedua, iaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.